Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Sekarang ni hampir 2 minggu kita berada di rumah untuk sama-sama menuruti perintah kawalan pergerakan yang diarahkan oleh kerajaan kita. Selepas ni pun kita akan ada lagi 2 minggu, penambahan lagi 14 hari untuk meneruskan kita punya kawalan pergerakan yang diperintahkan oleh kerajaan untuk membendung wabak COVID-19 ataupun coronavirus yang sekarang ni tengah menyerang bukan saja Malaysia tapi menyerang seluruh dunia. Jadi kita sama-sama menuruti arahan kerajaan untuk terus berada di rumah. Sama-sama kita jaga kebersihan diri, sentiasa basuh tangan. Kalau kita nak keluar beli barang-barang, jangan lupa pakai mask. Dan sama-sama kita berdoa. Kita berdoa pada Allah agar Allah memudahkan urusan kita. Dan kita sama-sama berdoa agar penyakit COVID-19 ni segera hilanglah. Pada hari ini saya nak buat teaser sikit tentang salah satu program yang ada di HRSB Training. Kita ada banyak program, kita ada banyak training yang kita ada jalankan, iaitu kita ada scaffolding, kita ada confined space, kita ada site safety supervisor, kita ada program forklift, kita ada program high pressure water jet, kita ada program working at height, basic digging and slinging, dan beberapa program lain. Tapi hari ini saya just nak fokuskan dan terangkan secara surface tentang salah satu daripada program yang kita tawarkan, iaitu AESP for Confined Space. Sebelum kita nak teruskan dengan lebih lanjut lagi, kita kena tahulah apa itu confined space, apa itu ruang terkurung. Kalau nak ikutkan dalam nota, kalau attend the program, kalau pergi ke training yang kita sediakan, kita akan bagi tahulah in details apa itu definisi ruang terkurung. Tapi mainly ruang terkurung ni dia ada 5 point, 5 point kat sini, iaitu yang pertama ialah ruang yang tertutup ataupun separa tertutup pada tekanan atmosfera semasa dihuni. So maknanya point dia kat sini ialah ruang tertutup atau separa tertutup. Itu point yang pertama. Point yang kedua, tidak disediakan atau direka bentuk untuk digunakan, terutamanya sebagai tempat kerja. Contohnya macam peti sejuk. Peti sejuk, kita bukannya kita bekerja dalam peti sejuk tu. Peti sejuk tu tempat kita meletak barang-barang makanan dan sebagainya. So disebabkan dia bukan direka untuk kita bekerja kat dalam tu, jadi ia dikonsider sebagai ruang terkurung ataupun confined space. Yang ketiga, boleh pada bila-bila masa mempunyai atmosfera yang mengandungi paras bahan cemar yang mungkin memudaratkan. Itu bila kita berada dalam, contohnya dalam tangki, dalam tangki itu sendiri akan ada udara yang tercemar. Itu dikonsider sebagai ruang terkurung. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, mengalami kekurangan atau berlebihan oksigen atau menyebabkan perlingkupan. Yang kelima, mempunyai laluan keluar masuk yang terhad. Contohnya kalau satu tempat tu, satu bilik kecil yang ada satu pintu je, itulah tempat kita keluar dan masuk, itu kita consider sebagai ruang terkurung. Contohnya macam bilik store. Bilik store tu, bila kita berada dalam tu, semua tingkap tertutup ataupun tak ada tingkap, dan pintu pun tertutup. So itu consider sebagai ruang terkurung.
Jadi ada 5 poin kat sini, iaitu definisi ruang terkurung tu yang pertama, kena ingat, ruang tertutup atau separa tertutup pada tekanan atmosfera. Yang kedua, tidak direka ataupun dihuni untuk kita bekerja dalam tu. Yang ketiga, boleh pada bila-bila masa mempunyai atmosfera yang mengandungi paras cemar ataupun ada pencemaran. Dan yang keempat, mengalami kekurangan atau berlebihan oksigen. Dia kat sini kekurangan oksigen pun tak boleh, berlebihan oksigen pun tak boleh. Sebab apa? Kalau kurang oksigen, kita tak ada, susah nak bernafas lah. Kita tak boleh nak bernafas. Bila terlebih oksigen, akan menyebabkan letupan ataupun kebakaran. So yang kelima mempunyai laluan keluar dan masuk yang terhad. So ini lima key point ini ialah definisi kepada ruang terkurung. Jadi kita dah tahu apa definisi. Sekarang kita nak tahu apa tu contoh-contoh ruang terkurung. Contoh-contoh confined space. Antaranya macam tangki ataupun tank. Tank tu consider sebagai ruang terkurung. Kalau kita buat construction, terowong tu consider sebagai ruang terkurung. Terowong, parit, apa lagi, silo, telaga, dalam kapal, seterusnya lurang. Macam saya cakap tadi, peti sejuk. So ini adalah contoh-contoh ruangan terkurung ataupun confined space, yang mana bila kita nak bekerja ataupun buat kerja kat dalam tu, kita perlulah mendapatkan kad ataupun certificate sebagai Authorized Entrant and Standby Person ataupun AESP. Kalau tak, kita tak boleh buat kerja kat dalam tu. Contohnya macam tank. Tank ni kenapa kita nak buat kerja kat dalam tu? Kadang-kadang kita terpaksa erect scaffolding dekat dalam tank yang besar. Sebab apa? Kita nak cat dalam tank tu. Nak buat kerja kat dalam tu, kita terpaksa, kita kena ada kad AESP yang certified lah. Tadi kita dah tahu sedikit tentang definisi apa itu ruang terkurung dan juga contoh-contoh ruang terkurung. So lepas ni insyaAllah kita akan pergi kepada part yang kedua. Mungkin selepas ni saya akan buat video yang lain. Kita akan meneliti apa itu AESP, apa itu AGTES dan seterusnya. Mungkin saya akan membuat video yang ketiga tentang apakah step-step ataupun kita panggil 10 step sebelum kita memasuki ruang terkurung, seperti yang kita akan belajar kalau kita attend kelas AESP. So sekian saja buat masa ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay home. Bye bye.